Dalam kitab Syama'il dihafaz beliau, kan dalam kitab Syama'il Nabi makan buah tembikai, makan buah kurma. Buah tembikai, buah kurma, tuan. Kenapa tuan tak makan buah tembikai, sedangkan dalam hadis ada sebut Nabi makan buah tembikai, buah kurma. Nanti balik kat rumah, sini buah tembikai, sini buah kurma. Makan buah tembikai sikit, jangan ditelan habis, letak dalam mulut. Makan buah kurma sikit, blendkan dalam mulut. Jangan pakai blender, blend mulut. Oh, sedap. Sebab buah tembikai itu tawar, buah kurma itu manis. Buah tembikai itu sifatnya sejuk, buah kurma itu sifatnya panas, sedap. Nanti balik ke rumah buatnya. Kalau tak ada buah tembikai, buat buah timun. Timun bukan timun Kelantan. Timun Kelantan itu buah tembikai. Timun. Sedap makan macam tu. Imam Ahmad setiap kali solat, Allahumma ghafirli wali Muhammad ibn Syafi'i wali walidayya dulu kan. Allahumma ghafirli wali walidayya wali Muhammad ibn Syafi'i. 40 tahun beliau solat, dalam sujud yang terakhir mesti baca doa ni. Nabi ajar ke tak ni? Nabi memang dah tak ajar, sebab Imam Syafi'i, Imam Ahmad lahir kemudian. Tapi masalahnya ini Imam Ahmad baca dalam solat. Boleh tak boleh? Boleh. Asalkan jangan sebut bahasa Melaka, jangan. Ya Allah, sah lagi. Sebab ya tu orang Arab, bahasa Arab. Allah Arab. Ya Allah, ampunkanlah batas solat. Jangan cakap dalam bahasa Melayu. Boleh tapi dalam hati. Kalau nak berdoa, boleh dalam sujud dengan bahasa Melayu, dengan bahasa Melayu boleh, tapi jangan sebut ya. Sekarang saya nak tunjukkan beberapa contoh permasalahan dalam masyarakat kita Melayu. Setelah kita tahu tadi, saya buat kesimpulan ringkas supaya kita tenang. 1. Bid'ah ialah sesuatu yang Nabi tidak pernah buat di zaman Nabi, lalu dibuat oleh orang selepas itu. Apapun pekerjaannya, itu namanya bid'ah. Benda tu benda baru kan? Jawabnya na'am. Jadi benda baru dia mesti ada hukum. Macam mana kita nak tahu hukum? Kalau baik, kita sebut benda baru yang baik, itu namanya bid'ah hasanah. Kalau dia tidak baik, itu namanya bid'ah dalalah. Yang ulama lain kata setiap bid'ah itu semuanya sesat. Tak ada contradiction, tidak ada pertembungan. Maksud mereka apa? Bid'ah dalalah. Itu saja. Fahamnya? Sebab ada ulama lain kata semua bid'ah itu sesat. Ya, mereka merujuk kepada bid'ah dalalah, tapi bukan bid'ah hasanah. Macam saya sebut tadi pagi, ada ulama tak nak kita sebut bid'ah hasanah, sebut bid'ah tapi dari segi bahasa. Tapi mereka tidak pernah kata perbuatan Sayyidina Umar itu masuk zakat tak. Yang dibuat oleh Sayyidina Ali tadi masuk zakat tak. Sebab cuma mereka tak mau dengar istilah sahaja. Istilah wudu, jangan disebut wudu. Hidang saja biar dia makan. Walau dia makan tadi wudu sebenarnya dah dimodifikasi dengan sambal. Dengan sambal. Tentu juga cencalu. Buatlah cucur cencalu. Jangan bagi tahu this is cencalu, especially for you. Jangan sebut cencalu. So this is cucur, the best, the most delicious cucur in Melaka. Bagi dengan dia. Sebenarnya dalam cucur tu ada apa? Ada cencalu. Dia sendiri merasakan it's very delicious. Ya, dalam hati yes, sebab cencalu. Berapa contoh? So kita lihat sebelum kita bersoal jawab. Melafazkan niat sebelum sembahyang. Cuba kita lihat. Ingat tak mula-mula pagi tadi saya sebut, melafazkan niat ni kita sebut dulu. Benda ni benda cabang ke benda as-usul? Benda cabang, benda furu'.
Bila benda furuk, dia hanya melibatkan dua. Ingat lagi, betul atau salah, bukan hak atau batil, bukan sesat ataupun hak. Ingat tu dulu. Semua yang saya sebut ni semua melibatkan apa ni? Perkara furuk. Orang nak sebut usalli, kalau betul-betul, kalau salah-salah, tapi jangan sebut sesat ataupun menyimpang. Tidak nak. Kita jangan risau, sebab kita buat benda ni ada dalilnya. Apa? Qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, sunat melafazkan niat pada semua ibadah. Biar mazhab lain kata tidak, tak mengapa, yang penting mazhab kita kata begitu. Itu istinbat daripada ulama. Qiyas dalam mazhab Syafi'i ada satu yang namanya qiyas. Quran, sunnah, ijma', qiyas. Siapa yang tak nak pegang qiyas, itu bermakna belum lagi mahir dalam mazhab Syafi'i. Kita pegang qiyas adalah Nabi bertalafuz ketika mengerjakan haji dan umrah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma umrata. Bila Nabi sebut macam tu, sahabat dengar, Nabi sedang mengerjakan haji, Nabi sedang mengerjakan umrah. Sebab Nabi sebut tadi qiyas. Qiyas, Imam Syafi'i kan guna qiyas. Siapa yang tak faham ini memang payah sedikit. Nah, sebab istinbat, cara ulama mengistinbatkan hukum berbeza. Imam Syafi'i menggunakan qiyas, walaupun tidak ada dalil khusus, tapi diqiyaskan. Apa maksud qiyas ni? Dibandingkan dengan perbuatan yang lain. Berpuasa, ya Aisyah, Nabi masuk rumah, ya Aisyah, hal indana syai', ada apa-apa kau nak makan? Kata Sayyidatuna Aisyah, ma indana syai', we got nothing. Tak ada apa-apa ya Rasulullah. Nabi sebut, idan inni sha'im. Kalau begitu saya berpuasa. Nabi sebut tu, idan inni sha'im. Nabi sebut begitu, Sayyidatuna Aisyah tahulah Nabi berpuasa. Kalau Nabi tak sebut, tahu tak beliau Nabi berpuasa? Tak. Nabi sebut tadi kan? Sebut. Itu namanya qiyas usalli tadi tu. Berkorban, Nabi pernah sembelih kambing. Ya Allah, Allahumma hadhihi min ummati allati lam tudahhi. Ya Allah, sembelihan ini untuk umat aku yang tidak berkorban. Ini dia ya Allah. Nabi sebut. Sekali lagi Nabi sebut. Suatu Imam Syafi'i kata boleh juga kita sebut sebelum ibadah qiyas. Qiyas dalam mazhab Syafi'i ada satu kaedah dalam mazhab Syafi'i. At-talaffuzu bil niyyati qubayla kulli ibadatin mandubun. Dia kena hafal lah. Yang nama kaedah ni kena hafal. Bau sedap dalam dada kita. At-talaffuzu bil niyyati qubayla kulli ibadatin mandubun. Itu kaedah. Menyebut sesuatu lafaz, melafazkan sesuatu niat ketika sebelum nak ibadat, hukumnya sunat. Biar tiga mazhab, Hanafi, Maliki, Hambali kata tak sunat, tak apa biar. Kita sunat. Tapi mazhab Maliki kata sunat dalam solat nawafil. Dalam solat nawafil sunat. Kita lihat. Ni saya dah sebut tadi, Rasulullah melafazkan niat ketika melaksanakan ibadah haji dan umrah. Maka tahulah, kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami mengatakan di dalam Tuhfah, kitab Tuhfah, bahawa usalli ini diqiyaskan kepada haji. Beliau yang sebut ni. Habis, bila ulama' dah sebut, khalas, itu adalah kita punya hujah. Imam Ramli menyebutkan di dalam Nihayatul Muhtaj, wa yundabun nutqu bil manwi, disunatkan melafazkan apa yang diniatkan qubailat takbir, sebelum takbir sembahyang ni, liyusa'idal lisanul qalba, supaya lisan, lidah dapat membantu hati, wa li'annahu ab'adu anil waswas, dan supaya ia dapat menjauhkan daripada waswas. Saya bagi satu contoh ni, ulama' bagi contoh. Kita sedang hitung buah limau. Buah limau ni, limau dalam bakul ni, nak masuk ke bakul ni, banyak ratus lebih limau ni. Kalau kita hitung dengan suara, dengan hitung tak ada suara, dua-dua boleh. Tapi kalau hitung dengan suara, lebih lagi mantap.
Kalau abang ngaji lalu menyapa, kita ingat nombor yang kita sebut tadi, kita tak payah ulang balik. Contoh 1, 2, 3, 4, 5. Mai abang ngaji lalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ustaz, sihat alhamdulillah. Ustaz tak pergi ke mana? Tak ada lah, pergi duduk tangli lah ni. Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sebut berapa tadi? 5, pasal telinga saya dengar. Sambunglah 6, 7, 8. Mai pula ni Datuk Ustaz, Babak sihat. Sihat ke? Sihat tu. Kita jumpa lagi lah. Berapa dah tadi tu? 6 kan? 8. Sambung lagi 9, 10. Cuba kalau tak hitung, cuba tengok nak. Dia main dalam hati ya. 15 lah ni. 17. Main Datuk. Assalamualaikum Cui. Waalaikumsalam. Tak baik. Tapi ni kan melangkah lah. Tak apa. Kalau dah jangan cuti panjang ni. Tu dah. Waalaikumsalam. Ni bapa tadi curah balik. Ni lah. Tadi apa? Kita ada sebut lah mati. Tak apa nak kuat. Tak apa. Kira cepat-cepat. Tak ada orang main. 29 dah ni Datuk. 29 dah ni. Main pula orang lain lagi. Babak. Bila nak pergi umrah? InsyaAllah 4 bulan lagi. Sambang kita. Baik. Assalamualaikum. Apa tadi tak tahu. Dan saya dikira dengan hati curah balik. Lagu tu lah. Kalau usalli kita dengar lah. I'm now praying. I have to be concentrate because I want to shoot my God, my Lord. Lawan ke syaitan tu nah. Dalam risalah ketetapan Majlis Mudzakarah Ulama Semalaya di Kepala Patih, Pulau Pinang, setelah merujuk kepada kitab Al-Nihayah, At-Tuhfah, Al-Muhazzab, Al-Mughni dan lain-lain dalam mazhab Syafi'i, talaffuz bin niyat adalah hukumnya sunat. Ini ni hanya bermanfaat kalau orang hormat dengan ulama. Kalau orang tak hormat dengan ulama, tak mau dia terima ni Datuk. Kalau orang tak hormat dengan ulama, ini ulama saya nak hadis kata. Walhal kita dah bagi dah hadis tadi, Quran dah bagi semua. Ini kalau orang tidak hormat dengan ulama, memang ilmu tak lekat dalam diri dia. Ini ulama kita kalau tak ada Quran pun, tak ada hadis, kalau ulama yang sebut kita pegang.